cukup. Kalau kau ingat kau punya Allah, itu Allah. Jadi arwah yang kita, kalau kita ingat dia tak ada ajaran kita. Betul Islam. Tapi bila zaman Khalifah, Faizin International Mall. Dan sekarang kita berada di Pulau Al-Baqiyah. Dan bila kita masuk Al-Baqiyah, maka dengan adabnya sendiri Rasulullah SAW berusaha di Al-Baqiyah. Lalu Rasulullah pun bersalam dan Rasulullah pun dikatakan mendoakan kepada. Jadi mari kita mendoakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ahli Al-Baqiyah. Ya ahli. Darul Qawm. Darul Qawm. Insyaallah. Insyaallah. Bikum. Ya hikmah. Allah wafir. أهل الأحياء الواقع اللهم لنا ولهم Mubashirin Nabi contoh 10 lelaki yang bersyukur nombor 3. Jadi apabila kita sampai seperti biasa, mari kita bisa yang kiri ini yang panjang sekali ini semua dikatakan adalah jemaah haji dari Allah yang senang dan aziz yang menulis mungkin aku dikemudikan di sini namun kita hari ini dah tak boleh lagi dan mulai pada 2 tahun setengah lepas atau 3 tahun pada semalam di Kedah Abdul Rahman Auf radhiyallahu anhu beliau lah sahabat dalam kisah suami Rasul. Barang siapa yang anak mati kecil, anak itu akan tidak ditulis di syurga untuk tarik ayam syurga. Jadi hadirat mati Allah, cuba tengok di sebelah kanan Ustaz, tengok kanan Ustaz sambil jalan, dia kalau kita berhenti tak bagi.
di sebelah kanan tu kalau boleh sikit boleh. Itulah dikatakan keluarga Rasulullah SAW, ahli bait, iaitu Fatimah Az-Zahrah radhiyallahu anha, dan juga anaknya itu antaranya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dan juga dikatakan cucunya Zainal Abidin bin Husain bin Abi Thalib. Dia itu anak Sayyidina Husain bin Ali Abi Thalib, dan juga dikatakan kepala kepada Sayyidina Hasan ketika mana Sayyidina Husain ini dibunuh ketika oleh Muawiyah bin Sufyan tentunya. Lalu ketika mana zaman Yazid bin Abi Sufyan anak Muawiyah, kepalanya dihantar balik dan dibasuh dan dimandikan di situ balik dan dikubur di situ. Boleh. Inilah dikatakan kedudukan keluarga Rasulullah ahli bait. Inilah dikatakan antara isteri-isteri Rasulullah SAW yang 9. Isteri Rasulullah SAW 9, antaranya dikatakan Aisyah radhiyallahu anha, antaranya dipanggil antaranya Ummu Salamah radhiyallahu anha, masya-Allah tabarakallah, Zainab radhiyallahu anha, dan Juwairiyah radhiyallahu anha. Di sebelah kanan kita ni adalah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh ya? Dan di sebelah kiri ustaz ni tengok betul-betul ya, sebelah kiri ustaz. Ini yang dikatakan, pernah dengar tak mazhab Maliki? Inilah Imam Malik, di depan tu Imam Malik, dan nampak tak yang belakang? Nampak tak belakang tu? Itulah Imam Nafi'. Imam Nafi' ni siapa? Imam Nafi' ni adalah guru kepada Imam Malik. Sayyidina Uthman bin Affan ni dia sangat hebat. Dia bukan saja menantu kepada Rasulullah SAW yang dipanggil Zurnurain, iaitu punya dua anak Rasulullah. Dia berjaya kahwin dengan dua anak Rasulullah SAW, boleh, antara Ruqayyah dan Ummi Kalsum. Tetapi juga beliau ni ada seorang yang kaya. Jadi sebab itulah kalau ikut dari segi ranking, apabila dia wafat, dia boleh dikebumikan sebelah Sayyidina Umar. Dia boleh dikebumikan sebelah Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Rasulullah SAW. Tapi beginilah iman dan takwa kita meningkat. Maka Sayyidina Uthman ni dia tak nak, pasal dia tahu dia takut pada Allah, dia ada tanah. Jadi sebab itu dia kata kalau dia meninggal dunia, tanamlah dia kat tanah dia, tamat dia. Jadi sebab itu Sayyidina Uthman nampak, dia wakafkan habis tanah dia menjadi antaranya Quran Al-Baqi'. Ya Allah tabarakallah. Semua penonton di luar Malaysia sana, jadi kita sekarang nak berhadapan dengan makam Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu eksklusif bersama Ustaz Luqman, Ustaz Pilot, Ibu Ajrah, yang mana jarang kita nampak makam Sayyidina Uthman. Yang biasa kita nampak adalah makam Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Baik, jadi sekarang di depan kita ya, dan saya cuba bagi salam pada mereka dan cakap dari Malaysia ya. Alhamdulillah, tabarakallah. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kaifa halukum? Nahnu min Malaysia. Ana ustaz, ana urid an usyuk ila Malaysia, ila jamaah. Azhar Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Assalamu. Inilah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Inilah makamnya. Asyara mubasyirin bil jannah, 10 lelaki yang dijamin masuk syurga, nombor 3. Jadi apabila kita sampai seperti biasa, marilah kita beri salam padanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Sabar. Kita juga akan dapat bersama Sayyidina Uthman bin Affan di syurga nanti ya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi antara yang saya kebumikan jenazah ni adalah jenazah-jenazah jemaah Faizin International Tour. Dan satu pengalaman Ustaz share dalam langsung ini, yang mana ketika mana umrah bersama Ustaz Pilot pernah berlaku pada tahun 2018, ketika mana dalam kapal terbang daripada Malaysia ke Madinah. Ketika itu ada bunyi kecoh dalam terbang, dia kata ada nampak macam binatang besar. Tapi kita pun tak faham apa dia. Kita ingat lalat ke apa. Tapi wallahu alam. Tetapi bila kapal terbang mendarat, tiba-tiba seorang jemaah wanita umur dalam 40-an, dia nak ikut Ustaz sangat. Ustaz bawa mak Ustaz, dia nak ikut belakang kami. Bila sampai kapal terbang mendarat, jemaah akan berebut diri ambil beg atas kan. Dia ambil beg, dia diri, dia tarik sampai belakang kursi Ustaz, dia jatuh. Dia pun meninggal dunia. Jadi jemaah ini, dia meninggal dunia, rupa-rupanya Nabi kata betul lah orang tanah di paket ni, masya-Allah ahli syurga. Sebelum dia ikut Ustaz Umar Ustaz Luqman tu, dia jaga suami dia sampai meninggal. Dia jaga mak dia sakit pun sampai meninggal. Mungkin dia adalah isteri dan anak yang solehah. Sebab itu dia dipilih dikebumikan di sini. Baik, di depan Ustaz ini, nampak tak? Nampak tak? Inilah dia katakan mak kepada lelaki yang dijamin masuk syurga yang umur 4. Walaupun kita tak nampak dia, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tahu kan? Dia masih jadi khalifah, dia memindahkan pentadbiran Islam daripada Madinah pergi ke Iraq, namanya Kufah. Tetapi inilah antara yang disertakan, antaranya ibu kepada Assalamualaikum ya Habibi. Maka diriwayatkan di sinilah hampir 10,000 sahabat Nabi Muhammad SAW dikebumikan. Di sinilah hampir 10,000 kata Imam Malik, sahabat-sahabat Nabi dikebumikan di mana? Di depan sana.
Manakala di arah belakang yang tuan-tuan lihat ni, yang belah kiri ni, yang pernah Ustaz turun ke sana, ini semua dikatakan adalah jemaah-jemaah haji dan umrah yang pernah datang sini dan meninggal dunia. Sebab tu mereka dikebumikan di sini. Namun begitu hari ini dah tak boleh lagi. Dah mulai daripada 2 tahun setengah lepas atau 3 tahun. Tapi COVID tu tak kira lah, 2 tahun tak ada orang datang sini Madinah. Maka jemaah yang meninggal dunia tak lagi dalam di baik. Jadi nak ceritanya apa? Kita sini hampir 10,000 umat Islam yang 10,000 sahabat Nabi yang dikatakan meninggal ketika mana Nabi sebelum wafat ada sahabat dah meninggal, Nabi selepas wafat pun ada sahabat meninggal, semua ditubuhkan di sini 10,000. Baik, itulah kata Imam Malik radhiyallahu anhu. Alhamdulillah. Ya. Baik. Pembongkaran subuh. Penukaran jenazah. Baik. Dan kubur-kubur di sini untuk menjimatkan ruang-ruangnya, subhanahu wa ta'ala, maka sebenarnya dia ada bertingkat. Kalau kita dipanggil di Malaysia di Majlis Fatwa Masalah, kubur bertingkat. Jadi antara di sinilah dipanggil kubur bertingkat. Kubur bertingkat ni macam mana? Walaupun tidaklah bertingkat, tapi lepas beberapa tahun jenazah tu dah habis, maka dia akan korek. Tapi korek tu sebelah lah untuk masuk tingkat sini. Tingkat sini. Ini dia. Antaranya dikatakan disebut dia mengambil masa hanya perlu 3 tahun je lah. 3 tahun saja. Ada yang mengatakan mungkin 3 tahun setengah sebelum 4 tahun. Boleh ya? Alhamdulillah. Jadi di sini sebenarnya Al-Baqi' ni adalah tanah penguburan yang dibuka oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sinilah berlakunya yang pertama, siapakah jenazah dia? Apabila Nabi dikatakan berhijrah ke Madinah, maka ketika itu Nabi pun disambut oleh orang Ansar, oleh orang dan orang Muhajirin bersatu. Jadi dikatakan ketika Nabi baru sampai sini tak sampai 6 bulan. Maka dikatakan seorang sahabat Nabi daripada Al-Ansar meninggal dunia. Beliau dinamakan Al-As'ad radhiyallahu anhu. Al-As'ad ni radhiyallahu anhu, kenapa? Siapa yang hidup zaman Nabi, dia berkawan dengan Nabi, dia layak dapat radhiyallahu anhu sebab dia adalah sahabat. Jadi As'ad ni adalah orang pertama yang dikebumikan di sini, iaitu dikatakan Al-Baqi' dibuka oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Sebab itu kalau kita sunnah Nabi tanam dekat dengan masjid, Nabi tanam dekat dengan rumah. Sebab itu kalau kita kat Malaysia, perasan tak? Kenapa masjid bisa dikubur? Sebabnya memang sunnah Nabi. Nampak tak? Kalau macam kita lah, kalau mati, kalau boleh dekatlah senang anak-anak ziarah. Dekat paling umur. Ya. Janganlah takut dah. Dia pula betul seram lah. Jadi hanya rahmati Allah. Baik. Tumpang. Jadi, itulah dia. Tetapi selang pada 9 bulan, lalu dikatakan Aisyah radhiyallahu anha, Nabi menangis di Baqi'. Kenapa? Lalu Nabi menangis, iaitu seorang sahabat Nabi, dia wafat ketika pada tahun kedua hijrah, diikut Nabi dalam peperangan Badar, dia cedera. Dan dia dikatakan meninggal dunia selepas daripada peperangan Badar. Nabi dikatakan mengucapkan dia dipanggil Utsman bin Mas'ud. Utsman bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi pun cium, Nabi pun menangis, kata Aisyah radhiyallahu anha. Dia juga adalah orang yang pertama daripada kalangan Muhajirin yang meninggal dunia dikebumikan di sini. Kemudian diikutilah oleh para sahabat-sahabat yang lain. Sama ada Rasulullah sebelum wafat atau dah wafat, semua 10,000 sahabat Nabi dikebumikan di sini. Alhamdulillah. Inilah seorang sahabat Nabi, walaupun dia dikatakan seorang dermawan dan seorang ahli perniagaan yang hebat, tetapi beliau kalau nampak makanan-makanan kumur-kumur yang elok-elok, beliau akan letakkan di depan kedai ini untuk ambil percuma. Kalau kita dah bubuk ni. Jadi dan beliau ni adalah seorang dermawan hebat, dan beliau adalah asyarah mubasyirin bil jannah, 10 lelaki yang dijamin masuk syurga. Dan beliau ini dikatakan nombor 7, ada yang mengatakan nombor 6, dan beliau inilah di-offer oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Dan ketika mana sebelah Sayyidina Osman ni, Sayyidina Abu Bakar ni, sebenarnya ada satu lagi lubang kosong, dan di lubang kosong itu dikatakan disediakan untuk Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi Aisyah ni seorang yang baik, Aisyah ni seorang yang sangat adil. Aisyah ni layak dipanggil 10 perempuan dijamin masuk syurga, iaitu nombor 2 selepas Khadijah. Maka Aisyah tak mahu. Sebab Aisyah, kenapa? Aisyah ni sangat baik. Ada kata Aisyah dalam fasa haji umrah, dia dikebumikan sebelah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Nyatalah Rasulullah rekod dia buruk, memilih kasih, betul tak? Sebab itulah Aisyah ni baik. Dia memilih di sini, yang semua di sini mengalihkan Rasulullah adil. Inilah Aisyah radhiyallahu anha. Sebab itu. Assalamualaikum. Ya Sayyidina Abdul Rahman bin Ya Rahman, pernah dengar tak satu lagi sahabat tadi? Kita tertinggal. Pernah dengar tak Sa'id Al-Khudri? Pernah dengar tak satu lagi sahabat Nabi, 10 lelaki yang bersyurga, Sa'ad bin Abi Waqqas? Cukup garang macam singa juga, tapi tak dibilang singa, panglima yang hebat. Beliau juga bersama dengan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Mereka adalah 10 lelaki yang masuk syurga. Sebab itu mereka setanding, nampak tak, dikebumikan besar sama. Kalau isteri nikmat Allah kepada Nabi Muhammad
Muhammad SAW. Inilah Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah. Inilah anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ada yang mengatakan hikmahnya Ibrahim AS ni dia meninggal. Hikmahnya apa? Kerana takut apabila dia besar nanti mungkin orang kata dia Nabi dan sebagainya. Dan hikmah dia banyak. Mungkin Nabi bersabda dalam kisah Isra Mi'raj, barang siapa yang anak dia mati kecil, anak itu akan tunggu di pintu syurga untuk tarik mak ayah syurga. Banyak hikmah-hikmah dia. Kalau kita nak cerita nanti kan, itu adalah orang baik. Dan dalam kisah hadis Nabi Muhammad SAW, maka sangat menarik ketika dalam peperangan yang dikatakan dahsyat, seorang sahabat Nabi dikatakan dia terpotong tangan dia lawan lagi, dia terpotong kiri dia lawan lagi. Dia memegang panji Islam, panji itu iaitu kalimah la ilaha illallah, terpotong kaki kanannya, terpotong kaki kirinya. Dalam keadaan tahu tak, jadi macam kacang goreng pisang goreng kacang tu. Nak Ustaz Musa nak ekskurs ni. Beliau masih lagi membendera. Sebab itulah Nabi kata, orang ini walaupun dia tak ada kaki, dia tetap masuk syurga. Dia tak ada tangan, dia tetap masuk syurga. Lalu para sahabat bertanya, macam mana dia nak berjalan ke syurga ya Rasulullah? Dia tetap boleh berjalan. Allah menggunakan dia sayap. Dialah satu-satunya manusia makhluk Allah yang akan berterbangan dalam syurga. Beliau dipanggil Abdullah At-Tayyar. Masya Allah, tabarakallah. Ini Ja'far Tayyar. Ya, jadi dia terkenal dengan nama-nama yang hebat. Dan beliau juga di sebelah itu, inilah yang selalu kita dengar kat Malaysia, hidayah itu milik Allah tu. Hidayah itu milik Allah. Seorang paling Islam yang selalu menentang Islam daripada tahun sebelum 1 hijrah, 2 hijrah, dia memimpin lawan, dia hidup lagi tahun ketiga hijrah, dia berjaya kalahkan Islam. Ataupun dia kata Sri, iaitu Abi Sufyan. Tetapi bertahun ke-10 hijrah, ketika Nabi menyerang Mekah, pembukaan kota Mekah, lalu Nabi menawarkan kepada ahli Mekah, siapa yang perlu Islam, dia tidak akan dibunuh, dia usir. Lalu antara yang minta jaminan, benarkan Rasulullah, dia bernama Abi Sufyan, seorang paling selalu menentang Islam. Dan kali hati terbuka Islam, beliau kembali duduk dengan Rasulullah, duduk Mekah daripada saya ke Rasulullah. Di situlah Abi Sufyan, subhanallah tabarakallah, ketua peperangan, ketua, bukan jual goreng pisang dalam pasukan tu, ketua peperangan yang menyerang Islam, peperangan pada Uhud dan sebagainya. Apa kita belajar hikmah kita belajar hidayah itu milik Allah. Ya Allah. Buat ini kepada semua jemaah umrah Malaysia, khusus jemaah umrah Faizin. Jadi iman dan takwa kita akan meningkat. Rupanya kenapa Nabi kata barang siapa pergi Madinah, iman dan takwa dia meningkat. Bila dia tengok sejarah-sejarah di Madinah, antaranya bila dia tengok Baqi', iman dan takwa dia akan meningkat. Dia takut sebab apa? Nabi kata apa? Apabila Malaikat Israfil itu sangka kedua, manusia akan bangkit daripada kuburnya, lalu dia beratur di pada masyarakat, siapa ada nama di 8 pintu syurga dia akan masuk, siapa tak ada nama dia kena beratur. Sebab itulah Nabi kata yang kena beratur ni yang pertama dihisap dulu adalah siapa? Iaitu Al-Ma'alaq. Yang kedua, nampak tak Tangan Ustaz? Iaitu Al-Baqi'. Ya Allah, yang kita ni ya Allah, tanah kat Malaysia, kat Johor ke, kat Kelantan ke, kat Pahang ke, ya Allah, bila nak dihisap dan satu hari di Malaysia, di dunia dan berapa tahun di akhirat takut. Jadi sebab itulah hadiah rahmat Allah, iman dan takwa kita akan meningkat. Ya Allah, kalau betul lah Baqi' dengan Ma'alaq hisap dulu yang kita kat Malaysia ni, ya Allah, bila? Ya aku takut lah ya Allah, aku tak nak beratur. Kalau tak nak beratur, maka Nabi tunjukkan kepada kita, lepas ni balik, jagalah pintu syurga yang 8, antara 5 yang kita tahu, pintu la ilaha illallah, banyak sebut la ilaha illallah. Yang kedua, jagalah pintu semayang. Lepas ni jaga semayang, jangan semayang lambat. Nabi kata siapa semayang awal waktu, man shalla fil awal waktu, siapa semayang awal waktu, Nabi kata apa? Ridwan Allah. Ridwan Allah ni apa? Ihsan Allah. Allah boleh berihsan, Allah boleh bagi dia macam tu. Ini bukan wa ihsan. Ini bukan wa ihsan. Allah boleh ihsan macam tu. Kalau orang kata apa? Kalau anak tu, kalau dapat 8A, abang bagi kau kereta. Tapi lah kali anak tu tak dapat 8A. Tapi pelik kan? Anak tu masuk kolej, lah kali ayah dia kata apa? Nah, kau ambil lah kancil mak kau, ayah abang beli kau mak kau hadiah baru. Maknanya ayah dia patut tak bagi dia kereta, tapi ihsan ayah dia pasal kesian, ambil lah. Itulah ihsan. Sebab itu baik-baik pernah dengar pelacur masuk syurga kerana rahmat Allah. Sebab itu kalau orang sembahyang awal ni, Allah boleh ihsan kepada dia. Nombor 2 apa dia? Ridwan Allah tu maksudnya apa? Allah boleh apa? Iaitu Allah boleh rahmatuhu, Allah boleh merahmati dia, beri kasih sayang kepada dia. Nombor 3, ghafarallahu anhu, Allah boleh ampunkan dosa dia. Jadi jagalah sembahyang awal waktu. Itu nama kita ada. Nombor 3, orang yang tengok Baqi', oh lepas ni aku jaga nombor 3 lah, aku kena jaga pintu puasa. Jadi kalau Ramadan datang, puasa betul-betul. Kalau tak ada pun puasa sunat. Nampak? Isnin Khamis akan puasa lah sunat kerana Allah. Yang keempat, ya Allah, aku kena jaga pintu 4, pintu zakat, pintu sedekah. Balik ni jemaah umrah, jemaah haji, dia akan bayar zakat, dia akan banyak sedekah supaya nama dia dekat pintu zakat, pintu sedekah. Nombor 5, ya Allah, aku takut jaga nombor 5, iaitu pintu haji umrah. Lepas aku pergi haji atau tak pergi haji, aku pergi umrah, bukan umrah. Kemudian kalau aku mati, ada nama aku dalam pintu
umrah atau haji. Nampak tak? Sebab dia dah tahu dah daripada kisah bakit, dia takut tak? Ya Allah, aku tak nak lah kalau bakit untung dia nombor 2. Kalau malak nombor 1. Yang kita ni kat Malaysia, nak urus tanah kat mana kan? Tak faham ke kat Kelantan, kat Sabah. Tak bila nak hisap, ya Allah takut. Mungkin kat nombor 3 kita tak tahu. Mungkin nombor 3 yang akan dihisap dulu, mungkin syuhada Uhud yang sebelah kita lagi. Jadi sebab itulah Ustaz, itulah pengajaran iman takwa kita meningkat daripada kisah Al-Baqiyah. Alhamdulillah. Jadi sekadar itu saja daripada saya Ustaz Luqman Wakil Hanafi, Faizin International Travel. Jangan lupa Google Faizin. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.